life is all about choices. I think memang saya berpegang pada benda ini. Okay, so first of all, thank you to my upline, orang yang menjebakkan saya ke dalam dunia Amway tanpa rela lah pada awalnya. Okay, my own parents, Sapphire Direct, Kak Mewah dan Haji Lias, dan juga dipantau hebat oleh Diamond Direct, Dr. Hina dan Dr. Azzi lah. Okay, I think without them memang saya tak ada dekat sini malam ni. Okay, so nak tanya, how many of us yang hidup ataupun you are working based on your ambition dulu masa kecil-kecil dulu? Ramai tak agak-agak? Again, macam Iqbal cakap tadi pun, mungkin ramai kebanyakan kita sebenarnya sedang bersedih. Apatah lagi dalam keadaan pandemik sekarang ni, even if you are working based on your ambition dulu pun, you are mungkin tengah insecure, betul tak? Okay, it's banyak benda lah, bukan semata-mata sebagai untuk ambition. But for me, okay, ambition versus dream. Benda ni I think klise lah kot kan. Kalau dah biasa pergi event Amway, benda tu klise. Tapi it's true. Okay. And for me, yang sedihnya, that was me dulu. Yang comel itu, sekarang pun masih comel kot. Okay. Okay, dulu masa saya kecil, kalau orang lain banyaklah ambition, apa nak jadi cikgu lah, nak jadi doktor lah. Saya rasa masa zaman-zaman saya dulu yang famous cikgu, doktor, polis, bomber kot. Tapi masa tu saya macam I was not so clear, memang main bantai je. I think masa tadika, I don't know why, terlintas kat fikiran nak jadi pegawai bank. Padahal macam none of my family members pun jadi pegawai bank kan. So tak tahu mana dapat idea tu. And then masuk sekolah rendah, nak jadi cikgu. Tapi benda tu macam every year boleh tukar-tukar. I tak ada betul-betul cita-cita yang betul-betul lah. Memang tak ada hala tuju lah, senang cerita, tak ada hala tuju. I don't know what to do in life. Senang cerita macam tu lah. Okay, so just follow the flow. Sekolah rendah konon-konon budak bijak, konon-konon lah dapat 5A. Lepas tu masuk sekolah menengah, masuk sekolah berasrama penuh, and then berkawan pula orang keliling tu semua pandai-pandai. Tapi kita budak besya-besya je. Tapi alhamdulillah dapat juga 9A. Pun macam konon-konon cemerlang lah. Tapi konflik start kat situ masa sekali sekolah menengah. Memang stres sebagai remaja kononnya kan. Kita stres sebab kawan sekeliling orang pandai-pandai yang diorang memang cita-cita tinggi lah. Nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi accountant, nak jadi farmasis. Memang kerjaya yang pada ketika itu kita rasa macam wow sangat. Tapi yang rasa macam konflik sebab I don't know what to do in life. I don't know hala tuju selepas sekolah tu gimana, tak ada. So again, just follow the flow. SPM dapat 7A, konon macam saja tunjuk 7A macam gempak kan, tapi adalah 2B, 2C. Okay, so again, just follow the flow, sama belajar. So itu cerita tentang dululah, tak ada tak ada cita-cita, tak tahu. Clueless, I am clueless tentang kehidupan, tak tahu nak buat apa. So macam mana terjebaknya dalam Amway ni yang tanpa rela pada awalnya tu. Okay, how it started. Masa 2008, kami baru balik haji. That was the time yang my mom sign up. Sebab masa tu, masa kami pergi haji, rumah kena masuk pencuri. And then masa tu ada alarm system. So kawan abah approach tentang alarm system. Masa tu saya form 2. Memang tak terfikir langsung. Tak faham apa benda bisnes ni, tak faham. Kita belajar, konon belajar kan, fokus kononnya. Padahal banyak-banyak pun. And then, tapi masa tu, bak kata siapa tadi kita punya yang sharing tadi tu kan, personal care, that was my favorite product sejak form 2. Glister, ubat gigi glister. I'm not into business, tak faham. I don't even bother pun apa benda mak aku join ni, apa benda tak. Saya cuma pakai pakai ubat gigi dan suka gila punya suka ubat gigi tu. Sampai satu masa bila duduk kat asrama kan, ubat gigi habis, jumpa cikgu. Saya tahu ada seorang cikgu tu ahli Amway. Cikgu bagi duit RM18 masa tu kalau tak silap. Cikgu saya nak, betul boleh tak cikgu tolong belikan ubat gigi Amway. Naifnya masa tu kan. Okay, so macam tu lah. Nak cakapnya I love the product, tapi tak heran langsung pasal bisnes Amway, tak faham.
Okay, 2010 masa tu form 4 balik asrama, balik daripada asrama, terpaksa ikut pergi kelas sebab I'm the youngest, dekat rumah tak ada orang, so anak perempuan bongsu kan, terpaksa lah ikut, sayang anak. So saya pun terpaksa lah pergi kelas dalam muka masam, monyok, kan, tak senyum. I don't even salam pun dengan leaders kat kelas, tak ada. Memang tak suka. Tapi since then 2010, dah 10 tahun 2010 tu I pergi kelas, I observe. I'm in the circle MW yang I tak suka tapi macam kita tengok tau. So kat situ I realise yang MW ni bagus, but maybe not for me. Not yet for me. Okay, so sampailah masa birthday saya 28 April 2012, dapatlah typical kot kalau second generation dapat hadiah birthday starter kit umur 18 tahun. So again, daripada 2008, 2010, 2012 saya nampak MB ni bagus but not yet for me. Sampailah satu masa, okay, turning point ni adalah masa tu saya dah bila birthday dapat jadi ahli semua, saya pakai lah barang apa semua. So kawan kat college semua tahu saya pakai MW. Tahu saya pakai ubat apa, semua MW tu dia tahulah saya pakai, tapi saya tak pernah promote. I don't even bother pun nak cerita pasal MW ke benda, tak ada. Sampailah hari saya sama belajar degree in marketing, tapi tak pandai cakap. Okay, tak pandai cakap, penakut. Alamak, dah pergi next lah. Okay, tak apa. So, sampailah turning pointnya adalah masa saya nak habis intern, last day, I still remember the date, 20 bulan 5, 2016 was the last day of my internship. Lepas tu esoknya tu 21 hari bulan pergi MUS dekat Melaka, satu big event lah. So, itu adalah event yang tak tahu berapa kali. Memang dah selalu dah pergi event. Tapi, again, macam I cakap, I observe, I know MW is good but not yet for me. Masa tu macam dalam fikiran ni kan, my perception was, okay, aku akan buat MW masa lagi 10-15 tahun akan datang, masa aku dah stable, umur 30 tahun ke atas, aku dah kahwin, dah ada family, aku buatlah MW. Macam dah makcik-makcik sikit, sebab that was my perception. Kan, macam Iqbal cakap tadi kan, dulu MW apa macam mana, ketuk rumah orang lah, masuk lah apa benda semua tu kan. That was my perception. MW is for makcik-makcik, MW is for orang yang dah stable, dah kahwin apa semua. So bila I pergi seminar 21 Mei ni, masa tu I macam terdiam sekejap tau, sebab ada dua orang speaker yang menjawab perception tadi. Mereka adalah founders Emerald Josie Jolahi dan Diamond Orento. Dua speaker ni yang memang I still remember, sebab dia betul-betul macam pang. Kau kata MW is for makcik-makcik, MW ni untuk orang yang dah 30 tahun ke atas yang dah berkahwin. Dan kedua-dua speaker pada ketika itu menjawab perception, which is diorang obviously lah bukan makcik, dan dalam sharing tu diorang kata diorang start pada umur 20s. Dan umur 30 tu dah freedom dah tak bekerja dah kan. Okay, so masa tu macam macam terdiam tau, sebab macam bukan ke selama ni aku rasa MB ni bukan untuk orang macam tu. So bila dah menjawab perception tu, then that was my turning point. Macam okay lah, why not just try. So gambar ini sebenarnya kan I cakap, I observe orang dah selalu pergi event, selalu nampak orang tunjuk gambar macam ni kan, punch card terakhir, selalu dengar Dr. Aziz cerita punch card terakhir. So sajalah masa tu ambil gambar, konon-kononnya macam nanti 10-15 tahun akan datang aku ambil gambar kan, nak tunjuk punch card lah, tak tahu lepas ni aku kerja macam mana ke apa benda, just ambil je gambar, kok nanti terlupa nak ambil gambar last punch card, so ambil lah gambar. Dan betul, sebenarnya inilah punch card terakhir saya, sebab after that seminar, I decided, I declare with my mom, cakap dengan mak saya, Bu, boleh tak adik tak nak kerja? So macam my mom was surprised, dia macam, tak nak kerja, habis tu nak buat apa? Buat MW lah. Lepas tu macam, okay, buatlah. Lepas tu macam, okay, so that was the turning point lah, when I decided to buat MW. Okay, so of course bila kita dah decide nak buat MW, mesti ada challenge, betul tak? But dekat sini I nak cerita satu je challenge, which
I think this is my challenge lah. Sebenarnya ada satu je. Tapi mungkin orang lain banyak challenges apa semua kan. Tapi I ada satu je. But for me, kalau satu ni tak settle, memang tak boleh nak move forward. Tak boleh nak move ke next step. Which is, satu, my biggest problem ni adalah myself. Bila saya dah buat MBA apa semua, dah jumpa dengan ramai orang, people keep telling me this. Alang, kau boleh lah dik, kau pandai cakap. Kau boleh lah dik, kau dulu belajar marketing. Hello, no, aku belajar marketing tapi aku tak pandai pun jual barang. Masa zaman belajar saya tak pernah jual walau satu ketul roll on pun, walau satu ketul deodorant glister pun tak pernah, walaupun saya suka gila glister. Okay, that was not me. So masa tu saya fikir macam ni. Balik pada seminar tu saya fikir macam ni. Aku dah tak pandai cakap. So aku kena kerja bahagian marketing untuk company. So why not aku try Amway. Sebab aku kena buat benda yang sama juga. Tapi bezanya Amway aku buat untuk diri sendiri, untuk my family, untuk my people around me. Tapi kalau aku kerja untuk orang lain and stressful. So I start compare lah. My mom start Amway umur 51 tahun dan sekarang 60 something. Dia punya life berapa tahun perkhidmatan tu compared to my sisters yang dah kerja apa semua, nampak beza lah. Stress memang tak ada benda yang tak ada stress, tapi beza gila in terms of banyak benda lah. Okay, so my biggest challenge adalah myself, full of fears. Saya takut, saya sangat takut nak cakap dengan orang. Saya ada satu karakter yang berbeza sangat dengan ibu saya. Bila kami keluar pergi mana-mana lah, ibu selalu suka approach stranger tau. Which benda tu saya takut gila. Tak tahulah benda yang takut sangat, tapi takut lah. And then setiap kali balik masuk dalam kereta balik mesti bergaduh. Kenapa dia tak cakap ni? Takut, bukan tak nak, takut tak tahu, tak, macam ada satu barrier tau. Memang takut sangat. Saya tak takut lipas, saya tak takut gelap, tapi saya takut benda-benda yang dalaman tau, dalaman. Okay, saya takut. And then saya takut nak drive. Macam mana aku nak cari, macam mana aku nak prospecting kalau aku tak pandai drive? Saya ambil lesen 3 tahun tak drive. Sampai satu tahap masa after 3 years then I said okay lah nak buat Amway. So belajarlah drive balik semula. Belajar drive, I still remember the word kakak saya cakap ni, kau nikah bawa kereta macam kereta lembu lah, lembab. I still remember. Dan sekarang saya bawa kereta dah laju dah. Cuma kereta belum cukup laju lagi. Okay, so I still remember that word. Okay, and then belajarlah, saya belajar. Saya ingat lagi satu masa saya pergi dekat group saya dekat Rawang, nak balik Melaka, excited lah ni, drive for the first time dekat highway. So lepas dia terus Sungai Besi, call Dr. Hilna. Doktor, saya dah boleh drive dah ni. Happy-nya Amway lah buat saya berani. Okay, letak phone. Lepas tu dah report lah kan. Jalan nak terus balik Melaka ni. Sekali jalan terus, mak saya tanya, Dik, kenapa ada menara KL tu? Kita ni macam mengarah ke KL balik lah, bukan ke Melaka. Rupanya saya nak balik Melaka, tapi jalan tu ke arah KL. So dah bergaduh dengan mak saya. Okay, kau berhenti tepi, ibu bawa. Kau tengok waste. Bergaduh. So kat situ saya dah hilang kepercayaan mak saya untuk saya drive dah. Lepas memang tak drive dah. Takut. Saya takut drive dekat atas highway sebab kereta laju. Saya takut drive malam. Saya takut drive waktu hujan. Itu my biggest fears lah. Okay. Dan yang second adalah I don't believe in myself. Tak tahu lah kenapa. Tapi I don't believe in myself. I keep on asking myself, boleh ke? Macam kadang benda tu simple tau. Even untuk satu mouse spray tu, kemain takut lagi. Tak tahu kenapa. Takut nak cerita dengan orang. Tak tahu kenapa. I don't believe in myself. Okay. So what I do bila ada that challenge in myself tu, so mungkin ada orang lain dia akan kata challenge tu adalah orang kita jual barang, orang tak nak, rejection. Tak, bagi saya itu adalah laluan. Itu bukan challenges. Challenges ni adalah benda yang kalau kita tak alihkan ataupun kalau kita tak solve the problem, kita tak boleh move forward. Kalau macam orang reject tu, memang itu kita lalu je. Kan, betul tak? So what to do bila I discover the problem, fears, tak ada benda lain, tak ada lain. Mesti kena overcome juga fears tu. Dan based on my own experience, what I can say ialah just do it. Saya takut nak drive je. Saya takut nak drive malam, langkah je, drive je. Sebab
saya fikir macam ni tau. You just imagine umur 22 tahun, aku setiap hari pergi intern tu, mak hantar, balik mak ambil. Lepas tu terfikir macam ni tau. What if my mum tak ada nanti? Macam mana aku nak survive? Nak drive pun tak boleh. Macam faham tak? I was in my comfort zone. Terlalu comfort ada orang yang buat untuk kita. That was me lah dulu. So kata tak boleh jadi macam ni. What happen kalau mak tak ada nanti? Aku macam mana nanti nak survive untuk, bukan MBA tau, untuk hidup pun aku mungkin boleh jadi gila sebab tak boleh. So kau kena overcome the fears, just do it. Okay? So I don't believe in myself. Apa yang I buat adalah I believe in people who believe in me. I believe in people who wants me to succeed. Of course, my own parents and my mentor. Okay? Dan apa yang I buat untuk dua benda ni, mungkin bagi orang lain, alah benda ni kecil je. Tapi this is my biggest challenges. So apa yang I buat untuk dapat buat benda dua ni adalah I attend all events. Tak ada skip. All events. Dan listen to success story yang mana I akan macam ni tau. Macam contoh, I nak cari apa persamaan I dengan speaker tu. Oh, kalau speaker tu boleh cerita macam tu, aku nak nanti satu hari nanti aku boleh cerita. Contoh, I tahu I penakut kan. Aku nak cerita nanti, aku ni penakut. Aku nak cerita kat orang, aku ni penakut. Mungkin ada 900 orang yang berani. Tapi ada seorang kat situ yang penakut. Yang seorang tu can keep going because of my sharing. Itu my macam ni yang saya nampak yang buatkan saya rasa macam tak boleh, kau kena keluar daripada your zone selesa yang tak selesa tu. Kena keluar. So again, bila dah buat dua ni, saya visualize, yes, I visualize myself telling my success story walaupun saya tak tahu. Mungkin again saya kata saya share dengan mungkin ada 100 orang, mungkin 1 orang je yang dapat daripada apa yang saya cerita tu. I don't care. Tapi saya nak memberi manfaat kepada orang macam tu. So bila dah discover my challenge, dah overcome the challenge, okay, what did I do? No cliche kan? No magic, just basic. Saya buat selling, jual. Betul, it's cliche but it's true. Saya selling apa pun produk Amway, saya jual. So this picture I think sentimental. Masa bulan 9 tahun lepas kan kita ada Cubelah punya promo. Dekat center I, people calling me gadis glister. Gadis glister. Sebab I suka gila glister. I started with glister. And I suka gila glister lah. Kan? Gen Y kan? Okay. So selling. So bila PKP kan, takkan kita nak selling saja kan? So kita duplicate selling. Kita educate, saya educate ABO saya yang nak buat business untuk buat online ordering. Kalau selama ni saya buat kan, you belajar duplicate. Saya ajar my self-consumer untuk order online. Tapi saya tak cakap order online, saya cakap online shopping. Sebab orang suka shopping, orang tak suka order. Kalau order tu dia rasa macam dia beli dengan kita. Tapi saya cakap, jom saya ajar buat online shopping. Orang kalau shopping suka kan? So kita ajar macam tu. Saya buat sponsoring. Setiap kali jual apa barang pun, especially kalau tengok, sebenarnya saya tak banyak gambar. Tapi tak sedar rupanya banyak saya jual, saya banyak jual iron. Sebab itulah yang best, tak pandai masak kan. Jual lah iron. So tapi setiap kali jual iron, saya jual core product. Adalah lepas dia beli iron ke apa benda, kita akan jual Nutrilite lah, benda semua yang core product. Sebab kita nak repeat sale. Okay, dan jadikan kita sponsor lah. Sponsor. Okay, duplicate sponsor. Kalau sebelum ni memang semua sponsoring saya yang buat. Kalau Darlan dia tak sponsor, saya sponsorkan. Saya registerkan apa semua. Tapi sekarang saya, okay, you buat. Kita ajar. So, benda jadi lebih senang. I think based on my observation lah, yang daripada yang saya kata, saya observe Amway ni macam mana apa semua kan. Saya rasa during that time, during my time saya buat Amway, it's easier than I expected. I don't know, tapi it's easier than I expected, dan it's easier than what I observed previously. Again, mungkin bak kata Iqbal, mungkin sebab
menggunakan MW 2.0 tu tadi. It make it so much easier lah kot. Okay, so servicing saya bantulah downline, buat booty party lah apa semua. So bila PKP kita buat online lah kan, Zoom. Sorry tak ada gambar sebab memang banyak screenshot tak tahu mana satu nak pilih kan. So kita buat online housekeeping, online beauty party, masking apa semua kan. Duplicate kita buat dengan downline dia, buat dengan prospek dia. Okay, meeting again 10 tahun. I started join meeting even before I decide untuk buat MW. Dah 10 tahun. Okay, daripada I still remember dulu masa yang during my observation period tu kan, I still remember I duduk dekat center tu, duduk kat belakang, duduk kadang dekat tengah, kat depan. I macam ni tau. Bestnya dengar speaker tu cakap, bestnya dengar kak ni, dengar leaders ni present, product sharing. Bestnya sukanya cara dia explain, rasa macam nak jadi macam dia. That part tu datang sebelum saya decide nak buat MW lagi. And I didn't realise finally I jadi among presenter lah dekat center. Benda tu macam this was not me tau. Saya bukan orang, kalau kat sekolah dulu saya bukan orang yang suka ke depan. Saya bukan orang yang suka duduk depan. Kalau lecturer ataupun cikgu nampak kan, aku tunduk lah. Tunduk setunduk mungkin, tak nak orang perasan kita. Dulu saya suka pakai hitam. Alamak, malam ni pakai hitam. Dulu saya suka pakai semua hitam lah. Saya tak suka orang notice saya. Saya tak suka jadi center of attention. Saya tak suka orang perasan saya. Tak suka. Saya tak suka. Tapi bila buat MV ni kan, dia macam addicted tau. Macam nak share lagi. Lepas tu ada satu time my friend dia kata, kita selalu update kan dekat Facebook lah, WhatsApp status lah, dia kata, Fika, kau tahu tak, aku rasakan kau sekarang dah jumpa apa yang kau nak dalam hidup kau. Sebab kau yang aku tengok sekarang ni bukan macam kau yang dulu. Dan aku nampak kau happy sekarang. See, I tak cakap apa, kawan yang cakap, dia observe. Saya pula diperhatikan. Dulu saya perhatikan orang, sekarang saya diperhatikan. Macam itulah. So ini adalah salah satu saya share Cikgu Normi dekat center kami dulu sebelum PKP. Dia kata you should be busy for better life, not busy but still have the same life. So this past few days, few weeks kan, people keep sharing with me, personal PM lah, WhatsApp lah apa semua, gambar saya setahun yang lepas. Which is saya rasa macam, how time flies Saya rasa setahun yang lepas saya bukan macam ni. Saya rasa macam, sentimental lah. Tak boleh nak cerita lah. Okay, next. So, bila saya itu adalah journey saya when I decided to buat MW. Tapi, bila saya dah overcome those fears tu semua, still ada lagi tau. Dia bukan totally buang. Dia still ada. So, saya decide 2016, so sekarang 2020, dah 4 tahun. 2 tahun pertama adalah tahun yang saya macam panaskan enjin. Saya ni a bit slow lah. Bagi saya, I'm a bit slow. Saya panaskan enjin. Get used to MW activities apa semua. Fiscal year sebelum ni, I decided tu macam, decided dalam hati lah, tak cakap. Saya tak call doktor, saya takut. Untuk call doktor, mentor saya pun saya takut. So saya decide dalam hati, okay aku nak buat platinum tahun ni. Tapi tak declare, macam mana nak dapat? Memang tak dapat. So saya paling tinggi pun 15, 18. Macam, boleh ni. Tapi kenapa tak boleh? Jawapan ni satu je, sebab saya tak consult with my mentor. So start bulan 6, bulan 7 macam tu, saya cakap, tak boleh macam ni lah Afika, kau tak boleh macam ni. Kau nak, kau kena, memang itu, tak ada cara lain. Kau kena consult dengan mentor kau. So saya cakap, okay doktor saya nak. So memang consult. Sampai ada satu masa ni, okay saya ingat lagi, ni my platinum journey lah, mau kepada my platinum journey. Saya ingat lagi masa ni Disember 2019, masa ni mak saya dekat Dubai. Saya ni lah KL Melaka, sorang-sorang. I'm all alone. So dia jadi emotional lah. Dah lah nak bongsu, tapi saya tak mengaku saya ni manja. Saya tak manja lah sebenarnya. Okay, so masa tu saya pergi kelas Bangi, Daimah Rohani. Masa tu hari yang dia touchdown, malam tu dia sharing, dia kata Dubai tu dulu kosong.
Tapi Dubai menjadi Dubai yang macam sekarang ni adalah disebabkan vision of the leaders. Walaupun orang lain kata leaders dia tu mengarut. So masa tu kan I get so emotional lah masa Diamond Rohani cakap kan, menangis. Tak tahu kenapa, menangis. I think masa tu Aunty Shima nampak kot saya menangis masa tu. And after that peluk-peluk macam tak ada rasa longing sangat, okay. Rasa macam ada mak aku ada kat sini macam itulah. Okay, so malam tu juga kan I kata I takut nak drive malam, I takut nak drive kat highway. Malam tu I decided tak boleh jadi ni, aku tak boleh macam ni. Malam tu after that meeting, terus WhatsApp doktor, esok doktor ada kat Melaka tak? Melaka tak? Doktor kata ada. Okay, so I shoot terus balik. Malam tu dari Bangi balik Melaka, I takut I penakut Dari Bangi I balik Melaka, sampai Melaka pukul 2 pagi. All alone. Dekat rumah Melaka pun gelap, kosong, tak ada orang. I takut, I penakut. Tapi aku tak kisah. I nak consult esok pagi tu, aku tak boleh nak tunggu lagi. Esok pagi aku nak consult dengan doktor. So esoknya pergi jumpa doktor. Okay. Believe me, memang mentor kita lah orang yang akan nak tengok kita berjaya, macam mana dia berjaya. So I still remember this picture, macam sentimental lah. Masa ni kita orang ada meeting dalam ni dekat Shop Melaka, dalam bilik meeting tu, I still remember Dr. Hilna cakap macam ni, only your diamonds wants you to become a diamond. Only your diamonds yang akan memastikan you capai diamonds. Keluar daripada bilik meeting tu, kita orang sama-sama lah lepak. Masa ni sebelum PKP lah, bulan tahun lepas. Duduk kat meja-meja tu, sekali keluar dekat TV MW tu, gold producer, nama saya bawah sekali. Nur Afika Lias ni. I tengok diorang, I candid, ambil gambar. Doktor senyum, emotional lah. Nak teruskan ke? Tak yalah. Lepas tu Dr. Aziz tepuk tangan. Tak nak. Okay, terus. Emotional. Okay. So, kononnya nak capai platinum pada Februari, nak straight lah, tapi tak kesampaian. So I Q5 on my birthday, tengah queue dekat KFC, PKP kot masa tu kan, KFC je lah yang boleh. So online order, last submit registration form, lepas tu order barang, dah Q5 on my birthday 6.20 dekat KFC. I kan jenis yang I treasure that kecil-kecil punya benda tau. Emo lah. Okay, so Q6 on my mentor's birthday, Dr. Hilna, pagi tu 30 Mei. Kan plan asalnya nak Februari platinum. So Q6 on my mentor's birthday, 7.30 I close Q6. I cakap dengan my mom, ibu jom pergi rumah doktor. Padahal sebelum tu lagi, masa tu PKP tapi orang dah start yang beraya tapi macam short period of time tu apa semua. Doktor dah invite dah tapi macam kita orang takut nak keluar rumah lagi apa semua. So masa tu I nekat, bu tak apa, jom lah kita pergi celebrate birthday doktor. Padahal saya, ibu dan doktor bukan jenis yang celebrate pun. So saya kata okay, pergi beli kek, early celebration lah, macam tu. Triple celebration, saya platinum, ibu saya sapphire dan birthday doktor. Itulah. Sebenarnya tak ada celebrate pun. Kita just nak jumpa our mentor sebab kita capai apa yang kita nak dengan dia punya bimbingan. Okay. So itu my platinum story. This is my Ruby project within less than 24 hours. I think people keep asking me. Saya tak tahu nak cakap macam mana sebab memang accidentally kot. Accidentally Ruby. 29 Jun malam tu pukul 11 lebih. Saya cakap macam boleh pergi Ruby tapi macam boleh ke ni? Again saya macam tak percaya kan. So saya pukul 11 lebih tu, takut doktor dah tidur kan, saya WhatsApp dulu, doktor dah tidur ke? Lepas tu doktor masa tu doktor tak reply. So macam okay tak apa, let go je lah kan. Saya jenis macam tu tau. Saya takut malas nak serabut-serabut. Tapi masa tu saya dah closing lah 21% tu kan. So pukul 12 lebih, doktor reply, Waalaikumsalam, belum. So saya tanya pasal Ruby apa semua, and then doktor kata kalau boleh pergi dengan group apa salahnya. So malam tu memang tak boleh tidur, plan. Lepas tu the whole day 30 hari bulan tu saya memang
I think almost every hour tu saya call doktor kot. Doktor sini, doktor ni dah ni, doktor yang tu apa benda sesuatu. Memang almost every hour lah saya memang Dr. Aziz kena kacau dengan saya. Sebab last minute punya, memang last minute kan. So dalam nak give up, tak give up, alhamdulillah I achieve Ruby. Within 24 hours tu I made 100 1,600 kan senang 1,600 within 24 hours. Sebenarnya saya tak share tau benda dengan orang lain. This is the first group yang I share, consider publicly lah kan, sebab atas permintaan Aunty Shima, I share with you guys. I made 1,600 dalam masa 24 jam. Guys, Gen Y, I tell you this. Saya sebagai, aku takutlah nak tunjuk. back. Okay. Kita sebagai Gen Y, saya sebagai rakyat marhain yang latar belakang ayah saya pencen kilang yang tak ada pencen, just EPF. Mak saya suruh rumah. I don't think benda ni adalah normal. Benda ni adalah bukan, this is not our thing lah untuk buat 1,600 dalam masa 24 jam. Okay, tapi I telling you this, dalam Amway it's possible dengan your mentor punya consultation lah. Okay, ini adalah Jun, I buat Ruby. Bila cerita pasal Core Plus kan, tahun lepas excited, tapi at the same time macam tak percayalah, macam betul ke boleh ke? I tell you this, bila kau dah dapat, sebenarnya kau lagi tak percaya. Bila dah dapat, dia masuk dalam account, saya lagi tak percaya. Macam, doktor betul ke ni doktor? Doktor betul ke ni? Lepas tu doktor cakap, Dek, kau kerja apa ni Dek? Saya cakap, doktor saya jadi gadis glister je. Okay, jadi, you just imagine you jadi gadis glister and you can earn this much. Okay. Ini adalah Jun punya. And then masuk dengan Core Plus. Guys, siapa yang still fighting for Core Plus, it really worth to fighting for lah. Please lah fight. Memang best gila. Macam tak percaya tau. Dah dapat, tak percaya. Tapi it's real. Okay? Fight lah. Okay. So, dan habis dah. Okay, sorry. Takes some times. My mentor keep on telling this tau. Buat masa tak perlu. Dr. Aziz selalu, I think siapa yang pernah dengar sharing Dr. Aziz, dia keep on telling this. Buat masa tak perlu. I think I baru faham the meaning of buat masa tak perlu tu sekarang. Back in May, bulan saya complete my platinum, kakak saya melahirkan baby pramatang pada usia kandungannya 25 minggu. Masa tu kakak saya memang, she was so strong, dia tak nangis pun. Saya dapat berita tu, saya yang menangis. Baby berat 660 gram masa tu. And then bila baby pramatang ni, especially dia memang 660 gram, memang sangat kecil, high risiko. Masa saya complete Ruby tu, dia lahir pada saya complete platinum. Selepas saya complete Ruby, keesokan harinya saya dapat berita yang kakak saya cakap baby kena ambil suntikan dan suntikan tu tak cover by hospital, kena keluar sendiri. That was the time yang I faham the meaning of buat masa tak perlu. Guys, saya single lagi tau. This is my anak buah ke-15. Tapi it really touch my heart. Dan alhamdulillah nasib baik kakak saya pun buat business Amway 15%. So she's considering untuk resign sebab baby too fragile kan, memang kena jaga, tak boleh hantar kat ni. So I wish nothing but I hope tolong doakan untuk kami punya Diana Alisha untuk terus survive dan sihat, membesar dengan sihat. Okay. Emo. Next. So, this is me now, a girl full of fears, standing on stage in front of 100 people. Ni shaking tau sebenarnya. Penakut. I penakut. But I can stand in front of 100 people bercakap. Walaupun aku tak tahulah apa benda aku cakap. Okay.
So guys, ingat tak, the first page left is all about choices and you choose. Ingat tak, I tunjuk my biggest challenges adalah orang yang ada dalam cermin. Dulu I tak ada hala tuju, I tak tahu what to do in life. Tak tahu. Clueless about life. But now with Amway, daripada orang yang tak ada cita-cita, I ada impian. I nampak hala tuju. Even I think during this pandemic, ramai orang lose hope put. Guys, please, I beg. Tolong buka hati untuk tengok peluang ni. Jumpa orang yang ajak you guys malam ni. Tanya dengan dia, tanya sesungguhnya. Maybe this is your journey selepas ini. Okay, this was me dulu 2015. This is me now. I suruh you choose sebab I dah choose Amway because this transformation yang dia boleh bagi dekat I, dia boleh bagi kat ramai leaders lain, dan I guarantee it, kalau you choose Amway, dia akan transform you too.